Dua keping aluminium ini, tahu tak anda apa barang ini? Ini adalah spacer rim. Hari ini kita akan ceritakan segala-gala yang anda perlu tahu tentang spacer rim. Spacer rim ini adalah salah satu barang aksesori kereta yang paling murah dan ia bukan sahaja membantu untuk kecantikan kereta dan dia juga membantu untuk performance sebagai tune-up kereta atau setting kereta. Tentang spacer ni, ramai yang tidak tahu wujudnya spacer ni dan begitu juga ramai yang tidak tahu macam mana cara atau cara betul menggunakannya. Apabila kita cerita tentang spacer rim, ramai ada pendapat tersendiri. Ada yang sudah cuba, ada yang salah guna, ada yang beli barang murah lepas tu komplain barang spacer rim ni tak baik. Ada yang lagi hebat, dengar sikit tentang spacer rim, terus dia sembang kari 3 hari 2 malam. Tak habis-habis bagi pendapat dia, tapi dia sendiri langsung tak pernah pakai barang ini. Bagi tahu pendapat dia yang macam betul tapi salah. Jadi hari ini kita nak berkongsi dengan anda segala-gala yang anda perlu tahu tentang spacer rim ini. Perkongsian ini adalah based on pengalaman kita selama kita dalam industri ini. Saya sendiri juga adalah salah seorang pengguna spacer rim ini dan kami juga banyak menggunakan di lita lumba, terutama di drifting atau di close circuit. Apabila kita cerita tentang spacer rim atau apabila orang cerita tentang spacer rim, apa gambaran yang pertama anda menggambarkan spacer rim ini? Adakah jenis yang nipis untuk kepet di antara rim dan naka? Atau spacer rim yang macam ni, 5 skru ikat masuk dan 5 start akan keluar? Mungkin anda akan tertanya-tanya, adakah beberapa jenis spacer? Video ni kita akan terangkan. Bukan saja beberapa jenis, ada juga beberapa jenis variant. Adakah anda juga seorang pengguna spacer rim? Bagi tahu pengalaman anda dan atau sebab apa kamu menggunakannya. Kepada sesiapa yang minat juga spacer rim ini, boleh dapatkan di Instagram atau Facebook page di Kazuto Garage atau di Shopee Store Kazuto Garage. Dan di sana juga kita ada menjual pelbagai barang-barang JDM dan original merchandise dari Kazuto Garage. Macam kita ceritakan tadi, bila cakap spacer rim, macam-macam orang ada pendapat tersendiri. Bagi kami, spacer rim ini adalah satu aksesori kereta yang antara yang paling murah dan paling berguna sekali. Yang penting, kamu pasti mendapatkan spacer yang betul. Ukuran yang betul, pasang dengan cara dan betul. Yang penting kena dapatkan yang berkualiti. Tapi apabila kita cerita atau kita introducekan spacer rim ni, sering kita dengar soalan-soalan seperti, tak goyang ke? Rim tak cabut ke? Tak bahaya ke? Tak rosak ke bearing? Dan pelbagai-bagai soalan. Jadi di video ni kita akan jawab semua soalan, okey? Kita akan terangkan macam mana cara guna spacer ni. Macam mana ia berfungsi dan macam mana cara memasang dengan secara betul dan tidak membahayakan. Dengan memilih spacer yang betul adalah sangat penting. Kita mula dengan sedikit sejarah tentang spacer rim. Spacer rim sebenarnya wujud pada tahun 60-an lagi. Mungkin lebih awal lagi. Seperti yang kita tahu, sejak 60-an, banyak pelumba-pelumba di Eropah menggunakan spacer rim ini untuk mengeluarkan roda mereka atau rim mereka sedikit untuk mendapatkan kestabilan semasa di high speed corner. Spacer rim yang paling awal kita jumpa adalah produk dari UK. Disebabkan teknologi zaman itu tidak begitu mahir, jadi design spacer masa itu adalah yang jenis yang selit. Itu sebab apabila perlu menggunakan spacer yang lebih tebal, mereka perlu memanjangkan stud. Dan apabila memanjangkan stud, masalah berlaku. Spacer sering tercabut atau tertanggal. Dan spacer yang selit itu sering pecah juga. Itu semua menyebabkan kadang-kadang rim tercabut, gegar steering dan pelbagai-bagai masalah yang dihadapi.
Pada 90-an, JDM parts atau di Jepun telah banyak spacer digunakan dan masa itu teknologi sudah mahal. Jadi pelbagai-bagai company pun mengeluarkan spacer untuk pelbagai kegunaan di industri kereta. In general, dua jenis spacer yang paling sering digunakan. Satu adalah slip-on atau yang jenis untuk selit, atau satu lagi jenis adalah bolt-on yang ikat masuk. Slip-on spacer atau jenis selit. Jenis spacer ini adalah jenis selit atau slip-on di antara naka dengan rim. Misalnya ini adalah naka dan sini adalah brake. Kamu letakkan spacer ini ke dalam dan baru masukkan rim. Ya, ikatkan rim lah. Ya. So ini adalah jenis slip-on. Letak aja, masuk aja. Spacer jenis slip-on ni kita nasihatkan jangan menggunakan lebih daripada 8mm kerana apabila menggunakan jenis slip-on yang lebih tebal, ia akan memendekkan stud di naka. Seperti yang kamu boleh tengok di sini, bolt ini ada mempunyai lebih kurang 25mm. Apabila kita masukkan spacer ini, dia tinggal 20mm saja untuk tempat ikat. Dan apabila kamu memasuk yang lebih tebal atau sangat tebal, dia tinggal sikit aja. Jadi apabila kamu nak ikatkan skru, dia akan hanya membenarkan ikat satu atau dua pusingan sahaja. Ini akan membahayakan, akan menyebabkan rim akan tercabut. Jenis slip-on spacer ini biasa digunakan untuk clearance yang tidak perlu begitu banyak, seperti dalam 3mm hingga ke 8mm sahaja. Seperti kita nak clearance untuk sedikit untuk caliper atau offsetkan rim lebih sedikit sahaja. Untuk spacer jenis selit ini juga ada beberapa jenis variant. Biasa yang kamu kalau pergi beli dekat kedai tayar, mereka akan jual yang jenis casting aluminium seperti macam ni. Atau macam ni, yang ini dari Jepun, produk JDM. Atau jenis CNC yang lebih mahal dan lebih tepat. Ini adalah jenis yang CNC biasa kita menggunakan di litar lumba. Dan jenis bolt-on spacer seperti yang kamu boleh nampak di sini. Ini adalah jenis yang lebih advance yang biasa kita memerlukan clearance lebih kurang 8mm ke atas. Dan kebanyakan orang akan menggunakan dari 20 hingga 25mm. Cara memasangnya adalah agak simple. Masukkan spacer ni kepada naka. Lepas tu ikat. Dan baru kamu masukkan rim. Dan ikat rim macam biasa. Jenis spacer ni biasa terdiri daripada PCD ke PCD yang sama. Seperti ini adalah 5 lubang PCD 114.3 keluar balik 11.3, 5 stud ke 5 lubang. Begitu juga ada PCD yang 100, 4 lubang, 5 lubang dan pelbagai jenis. Dan satu jenis variant lagi adalah spacer yang menjadikan PCD converter. Seperti apabila kereta yang menggunakan PCD 120, dia ingin menggunakan rim 114 dari Jepun. Jadi dia menggunakan spacer macam ni, ikat ke kereta dia sebagai 120 PCD dan 5 stud ni akan keluar 114.3 untuk menggunakan rim Jepun atau rim yang lebih senang didapati di pasaran yang kebanyakan 114.3. Untuk variant PCD conversion spacer ini, di Kazuto Garage kita sudah banyak custom untuk customer kita yang ingin menggunakan rim JDM atau rim Jepun ke atas kereta Eropah atau Amerika. Sebagai kita punya rekod, kita pernah buat untuk Volkswagen, kita pernah buat untuk Peugeot, Audi, Porsche, Ferrari, Volvo, Mercedes. Kebanyakan kereta Eropah kita sudah pernah buat untuk PCD conversion ni. Jadi kepada sesiapa yang ingin menggunakan rim JDM ke atas kereta anda, di Kazuto Garage boleh khas custom spacer atau PCD conversion ni untuk kereta anda dengan sesuainya menggunakan rim JDM atau rim Jepun ke atas kereta Continental. Apa kebaikan menggunakan spacer dan bilakah kita perlu menggunakan spacer ni? Spacer bolt-on ni paling biasa digunakan adalah untuk adjustkan offset rim atau mendapatkan fitment rim ke atas kereta yang digemari. Seperti kamu dapatkan rim yang cantik tapi agak masuk ke dalam kereta. Jadi kamu boleh menggunakan spacer ini untuk mengeluarkan sedikit sebanyak supaya dapat fitment yang fit dan cantik untuk kereta anda.
Salah satu bore-on spacer yang kita sering nampak adalah jenis kereta yang sudah membuat wide body. Kerana banyak owner dah buat wide body, mereka tidak dapat rim yang sesuai untuk matching balik kereta mereka. Jadi mereka perlu menggunakan bore-on spacer ini untuk dapatkan fitment rim yang secukup-cukup fitment untuk wide body yang mereka sudah buat itu. Spacer rim ini juga digunakan untuk kegunaan harian. Ada orang yang menggunakan stock rim dan misalnya stock rim dia adalah offset 50 yang agak masuk ke dalam kereta dia. Jadi dia menggunakan 20mm punya spacer untuk bore-on dan rim itu akan jadikan 30 offset. Bermakna rim itu akan terkeluar dari tempat asal lebih 20mm sampai ngam-ngam magat. Itu adalah kegunaan untuk kecantikan. Tapi bukan untuk kecantikan sahaja ya. Sebenarnya apabila rim dikeluarkan lebih sedikit, ia juga bagi kestabilan kepada seluruh kereta. Spacer rim juga sering digunakan untuk orang yang sudah mengupgradekan brake caliper seperti upgrade ke Brembo atau dari 2-port atau 1-port hingga ke 4-port. Apabila sudah upgrade caliper besar, biasanya rim akan sangkut di permukaan caliper. Jadi spacer digunakan untuk mengelakkan sentuhan antara rim ke caliper. Spacer rim juga sering digunakan di litar lumba untuk mendapatkan setup atau traction yang lebih bagus di atas keretanya. Terutama kereta tarik belakang, mereka akan tambahkan satu spacer untuk lebih keluar supaya kereta tu tidak senang slide atau dikatakan biasa orang katakan drift. Okey, kerana mereka tidak ingin slide atau drift di atas litar untuk melambatkan kereta. Untuk kereta front wheel drive atau kereta yang tarik depan, mereka sering menambahkan spacer di bahagian depan supaya rim itu lebih keluar dan mereka dapat traction yang lebih elok. Con atau keburukan menggunakan spacer rims. Apabila kita cakap keburukan menggunakan spacer rim ini, kita rasa kebanyakan kes adalah kecuaian atau kesilapan manusia sendiri. Salah memilih atau salah menggunakan spacer. Kebanyakan kesalahan atau kesilapan pengguna spacer adalah apabila mereka memerlukan clearance yang lebih daripada 10mm, kadang-kadang sampai 20mm, mereka menggunakan jenis selit. Ini ada kesilapan yang besar. Apabila kamu memerlukan clearance lebih daripada 10mm, spacer bore-on adalah diutamakan dan inilah salah satu jenis sahaja yang kamu boleh menggunakan dan bukan menggunakan jenis selit. Apabila pemilihan yang salah dan sepatutnya yang perlu menggunakan jenis bore-on macam ni tapi dia menggunakan jenis selit, ini adalah satu kesilapan yang besar. Misalnya, kamu memerlukan 25mm punya clearance. Ini jenis bore-on. Bore-on spacer perlu digunakan. Tapi ada setengah orang, apabila dia memerlukan 25mm punya spacer punya clearance, dia menggunakan jenis selit atau slip-on. Jadi dia akan letak. Dia akan taruh banyak-banyak. Tengok, apabila kamu taruh banyak-banyak spacer macam ni, bore ini akan jadikan pendek. Apabila bore akan jadi pendek, lepas tu kamu kena letak rim pula, dia akan ikat sikit saja. Jadi, kes macam ni akan menyebabkan rim tercabut. Apabila gunakan banyak sangat yang jenis lapik, juga boleh menyebabkan roda gegar. Macam mana dia boleh gegar? Apabila kamu menggunakan yang jenis selit, bore ini dia tak kuat. Dia macam panjang, dia tak kuat. Dia tak ada tempat yang pegang yang betul untuk rim itu. Jadi dia akan gegar, naik turun. Apabila bore ni gegar, rim itu akan gegar. Dan lama kelamahan, bahaya, besar kemungkinan rim akan tercabut. Dan paling penting adalah apabila bore ini dah pendek, kamu dapat ikat satu atau dua pusingan saja, ini pasti akan menyebabkan rim tercabut dan sangat-sangat membahayakan. Kesilapan kedua adalah salah guna spacer dengan terlampau tebal. Kita pernah nampak ada pengguna menggunakan spacer setebal 8 hingga 10 inci. Itu gila sangat tu. Itu dah terlampau banyak. Sebenarnya apabila kamu perlukan menggunakan spacer yang begitu tebal sekali, sebenarnya first adalah selesaikan rim yang betul dulu. Tapi kita di Malaysia nampak ada orang menggunakan 8 hingga 10 inci punya spacer.
Apa akan menyebabkan atau masalah kepada kereta anda dengan menggunakan spacer yang terlampau tebal? Pertama adalah besar kemungkinan dia akan rosakkan bearing kereta anda. Kedua, dia akan menjejaskan handling atau kestabilan kereta anda. Seperti sebelum ni kita kata, tambah 20 hingga 25 mm adalah untuk kestabilan kereta. Tapi apabila kamu tambah lebih daripada itu, terutama lebih daripada 50 mm, kereta tu tidak stabil lagi. Handling kereta itu akan total out dan kereta itu tidak dapat ditunggang dengan baik sekali. Apabila menggunakan spacer yang terlampau tebal, geometry, calculation, suspension semua lari. Apabila semua lari, kereta itu akan sangat pelik dibawa. Geometri asal daripada engineering atau kilang, semua dah lari. Ini akan menyebabkan kereta itu tidak stabil dan banyak komponen-komponen suspension parts akan rosak dengan cepat. Dan keburukan atau kesilapan seterusnya adalah owner suka mendapatkan barang murah. Barang yang murah biasanya tiada kualiti. Kerana barang murah sehari ini, cara mereka buat adalah dari kilang juga yang buatkan barang murah yang dihendaki oleh consumer sendiri. Jadi mereka akan buat dengan murah, cara mereka proses sama tapi menggunakan material yang murah yang kita orang biasa tidak boleh nampak dengan mata kasar kita. Jadi itu akan membahayakan kerana besar kemungkinan barang itu akan rosak dengan jangka masa yang pendek dan dia akan membahayakan diri anda sebagai pengguna kereta dan juga orang-orang yang berada di dalam kereta anda. Adakah spacer rim ini selamat digunakan? Rim akan tercabut tak? Seperti kita katakan tadi, kalau menggunakan barang yang berkualiti, menggunakan dengan cara yang betul, pilih barang yang betul, spek yang betul dan yang penting pasang dengan cara yang betul dan ia memang selamat digunakan. Mungkin sesetengah orang akan confused tentang spacer rim ini. Okey, sebenarnya spacer rim ini agak straightforward. Terutama jenis yang ikat seperti ini. Ini adalah jenis yang ikat dan kalau kamu tengok design spacer macam ni, ia adalah jenis ikat yang kamu boleh nampak bahagian bot-bot ini sama dengan disc brake atau naka anda. Betul tak? Dan bahagian lubang-lubang ini adalah design sedia ada seperti di atas rim anda. Jadi, cara pasang dia adalah, misalnya ini adalah naka anda. Okey, ini adalah naka anda dan ini ada spacer baru yang kamu nak pasang. Bila kamu nak pasang spacer ni, kamu masuk ke dalam naka. Apabila dah masuk dalam naka, ikat skru macam ikat rim. Lepas tu dia ada terkeluar lagi 5 bolt macam ni. Lepas tu masukkan rim, ikat lagi dengan skru-skru yang sedia ada. Dia sama juga, macam mana kamu ikat rim, macam manalah kamu ikat spacer ni. Jadi, kalau design dengan rim diikat dengan selamat, begitu juga dengan kamu ikat atau menggunakan spacer. Kerana cara pasang adalah sama seperti anda pasang rim. Cara memasangnya atau installation. Spacer ini perlu pasang dengan cara betul. Sangat sensitif sebenarnya. Kerana spacer ini asalnya adalah body dia buatan daripada aluminium. Dan terpulang kepada kualiti yang anda beli. Dan material itu adalah salah satu benda yang kita tidak boleh nampak mata kasar kami. Ya. Jadi, cara pasang kena buat dengan cara betul. Kami sering tengok workshop-workshop atau mekanik-mekanik. Cara memasangnya adalah silap. Kerana apabila mereka ikatkan spacer ni ke atas naka. Okay. Ini adalah naka dan mereka ikat. Bila mereka ikat spacer ni, mereka pakai gun. Okey, ini masih boleh diterima lagi. Tapi sebenarnya kalau boleh, jangan menggunakan gun. Gunakan top range dengan 80 hingga 90 pound sahaja. Dan terutama apabila kamu nak pasang rim. Itu lagi penting. Itu adalah mesti menggunakan top 80 hingga 90 pound sahaja. Atau mengikut spek kilang atau spek keluaran kereta anda itu. Okey? Kerana apabila kamu mengikat dengan pakai impact atau gun, dia akan rosakkan dalaman body aluminium ini dan besar kemungkinan start ini akan ikut gegar atau jalan. Dan lepas tu kamu nak buka rim, dah tak boleh dah. Nak ikat pun tak boleh. Jadi itu adalah salah satu masalah paling besar di Malaysia yang kita sering dihadapi
Tapi banyak pengguna kereta Malaysia tidak faham kerana banyak orang tidak memahami cara mekanikal atau engineering yang betul. Sampai sini kita harap kamu dapat lebih memahami tentang rim spacer hari ini. Dan kepada sesiapa yang telah menggunakan spacer rim, sila kongsi dengan kami kenapa anda menggunakan spacer rim dan berapa tebal yang spacer rim yang anda gunakan, yang jenis selit atau jenis bolt-on. Sila berkongsi dengan kami, okey? Begitu juga kepada sesiapa yang ingin dapatkan spacer, boleh dapatkan di Kazuto Garage punya Instagram atau Facebook page. Kita juga akan post di Shopee Store Kazuto Garage. Kazuto Garage juga sediakan perkhidmatan khas untuk buat custom made spacer variant PCD conversion kepada owner-owner kereta Eropah yang sering susah dapatkan rim di Malaysia atau ingin menggunakan rim Jepun yang ber-PCD 114. Boleh contact kami atau DM kami. Kita boleh aturkan masa untuk buat ukuran anda khas custom made untuk kereta anda dengan rim yang anda ingin memasangnya. Jadi sampai sini saja video untuk hari ini. Kita harap jumpa kamu semula di video akan datang. Jangan lupa support kami dengan pembelian merchandise original Kazuto Garage di Shopee Store Kazuto Garage. Bye!